yang kita boleh kaitkan dengan latar belakang keluarga, latar belakang pendidikan, latar belakang kerjaya. Contoh surat pelantikannya ini sebagai menjawab salah satu jawatan. Surat pertama dia lantik, pelantikannya, pencapaian dan sebagainya, sebagai latar belakang dia. Dari segi pencapaian dia di peringkat pendidikan, sijil SPM misalnya, kita minta lah salinan. Dari segi latar belakang dia bukan dari segi perkahwinan. Itu semua boleh jadikan sebagai sumber pertama daripada latar belakang tokoh ini, yang mungkin boleh kita perdetailkan untuk kita pastikan bahawa kita dapat memberikan satu hasil yang baik daripada latar belakang tokoh ini. Kita boleh jelaskan dengan baik, sebab latar belakang tokoh ini akan menjelaskan tentang tokoh yang kita kaji dan signifikannya tokoh itu kepada kajian kita. Boleh kita detailkan lagi selepas ini, apabila kita menjelaskan pula tentang peranan, sumbangan dan sebagainya, yang ada kaitan dengan latar belakang tokoh tersebut. Ini contoh perincian. Misalnya kita nak berkaji tentang karier seni Allahyarham Sudirman Haji Arsyad. Bila kita sebut karier, kejaya tokoh, kalau kita fahami, kita tahu karier Sudirman Arwah Sudirman Haji Arsyad ni mungkin dalam bidang seni suara. Dia pernah best singer dalam Bintang RTM tahun 1976. Muzik TV3, best performer, anugerah bintang popular berita harian, carta, top carta muzik di Indonesia, di Malaysia dan juga di Brunei dan sebagainya. Itu dari segi kariernya dalam bidang seni suara. Mungkin kita boleh lihat juga karier dari segi seni lakon, berlakon dalam filem Kami, contohnya Pelangi Petang dan sebagainya. Dan juga Allahyarham juga terlibat dalam seni kreatif, menulis tentang autobiografinya, ada komiknya sendiri, bukan? Gabung dalam ruangan-ruangan khas dalam Surat Khabar majalah dan juga Surat Khabar, bila dia ada ruangan panel yang menarik pada waktu itu seni kreatif. Semua ni kita boleh cungkil dan kita boleh kaji dan kita boleh jelaskan untuk menjelaskan tentang karier Allahyarham seni Sudirman Haji Arsyad. Kemudian dia terlibatan arwah dalam televisyen, sebagai pengacara, sebagai host rancangan-rancangan yang game show dan sebagainya. Jadi semua penglibatan ini kita boleh jelaskan tentang karier tokoh tersebut. Jadi ini contoh pendetailan yang saya katakan tadi, yang kita boleh mengumpul segala dahulu maklumat tentang tokoh ini dan barulah kita jelaskan, kita tulis dalam esei dan kita sandarkan dengan maklumat, dengan bukti daripada keratan akhbar, majalah, daripada laporan ataupun penulisan-penulisan yang telah dibuat dalam sumber kedua dan sebagainya. Dan mungkin kita boleh bertanya dengan peminatnya sendiri, sebagai sumber, orang sumber, peminat yang mungkin bapa kita sendiri hidup zaman arwah Sudirman Haji Arsyad ni, yang memang mengenali Sudirman Haji Arsyad. Mungkin kita boleh tanya beberapa soalan berkaitan dengan arwah ni, sejauh mana karier dia itu memberi sesuatu yang bermakna kepada masyarakat dalam masa penglibatannya sebagai seorang seniman. Itu adalah antara contoh yang kita boleh hasilkan. Ini contoh Allahyarham Sudirman. Mungkin juga kita boleh kaji contoh-contoh yang lain. Kalau berasukan misalnya David Arumugam, penyanyi David Arumugam, mungkin kita juga boleh lihat dari segi Arumugam, bola sepak, penjaga gol Selangor misalnya. Datuk Matahari Allahyarham dan sebagainya. Jadi semua itu kita boleh kaji dari segi kariernya sebagai seorang pemain bola sepak, kariernya sebagai seorang bidang seni yang lain, kariernya sebagai seorang peguam, kariernya sebagai seorang doktor, kariernya sebagai seorang guru. Jadi karier tu, apa karier dia? Jadi kita kena faham kariernya, sejauh mana karier itu, seluas mana kariernya, dan sumbangannya, peranannya, penglibatannya sangat besar yang boleh kita kaji dan kita boleh detail dan kita boleh paparkan dalam esei yang kita jelaskan kepada hasil penulisan kita. Ini jelasnya pelajar. Jadi pendetailan tentang penglibatan seseorang tokoh itu
dengan apa yang kita tulis itu, kita mesti kaitkan dengan persoalan yang kita nyatakan dalam proposal itu. Proposal itu mesti dijelaskan, latar belakangnya, dari segi apa yang nak kita nyatakan, dari segi career politiknya, career ekonominya, career pendidikannya, dan apa sahaja career yang dia terlibat dengan tokoh tersebut. Itu semua kita boleh detailkan seperti ini. Ini perincian maksud saya. Jadi banyak kita boleh tulis dah. Ini saya dah kita boleh tulis. Kita tak sentuh peranan lagi. Kita tak boleh sambungan. Kita tak sentuh lagi tentang penglibatan. Ini semua. Dia punya apa yang kita boleh jelaskan. Jadi banyak perkara sebenarnya kita boleh tulis tentang seseorang tokoh. Sama ada tokoh itu popular ataupun tokoh lokal yang tak ada orang yang kenal tetapi orang kampung kita kenal. Itu juga kita boleh tulis. Sehebat seperti mana tokoh-tokoh yang sedia ada. Kita juga boleh kaji peranan tokoh. Ini antara persoalan kajian yang popular dan selalu diutarakan oleh pelajar. Peranan tokoh. Kita boleh jelaskan peranan tokoh seperti sumbangan tadi. Peranan tokoh juga kita boleh lihat dalam dua perkara. Pertama, peranan tokoh di peringkat kawasan kajian. Mungkin kita boleh lihat peranan tokoh itu di peringkat kampung. Apa yang dia buat, idea yang dia bawa, perubahan yang dia buat, pembaharuan yang dia cuba bawa. Peranan tokoh tu di peringkat mukim. Apa yang dia buat, idea, perubahan, pembaharuan yang dia buat di peringkat mukim. Kita juga boleh lihat di peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan dan mungkin juga peringkat antarabangsa. Dia bergantung kepada tokoh yang kita kaji. Peranan tokoh itu mungkin dia tak ada menyumbang di peringkat kampung, peringkat mukim, tapi dia buat sumbangan yang besar di peringkat negeri dan juga peringkat kebangsaan, ataupun dia hanya memberikan peranannya di peringkat kampung, peringkat mukim. Yang memang orang tahu, kampung-kampung tahu, mukim dia tahu. Mungkin di daerahnya juga mengenali tokoh tersebut. Jadi dia ada peranannya di peringkat tersebut yang kita boleh jelaskan dan kita boleh buktikan dalam nota hujung yang kita kumpulkan. Ini berdasarkan sumber ataupun evidence, sama daripada sumber pertama ataupun sumber kedua yang perlu kita nyatakan dalam esei yang kita tuliskan. Dan kita nak menjelaskan tentang persoalan mungkin yang kedua ataupun yang ketiga tentang peranan tokoh tersebut di peringkat kawasan kajian. Okey pelajar, penting dalam kita menghasilkan sesuatu esei, kita mesti biasakan dengan budaya catatan. Membuat catatan. Contoh, ini contoh buku catatan. Saya kata ini adalah proses. Bila kita mengumpul bahan, daripada mana pun bahan yang kita ambil, sama ada sumber pertama ataupun sumber kedua ataupun sumber lisan, kita mesti catatkan dalam buku catatan ini. Supaya kita boleh gunakan buku catatan ini untuk menulis esei. Jadi bila kita menulis esei, kita tidak perlu membuka banyak, melihat CJ, melihat laporan, melihat minit mesyuarat dan sebagainya. Tak payah, sebab kita dah kumpulkan semua maklumat yang kita perlukan, sama ada dari segi nama pengarang, tajuk karangan, jurnal ke, majalah ke, surat khabar ke, penerbitannya, tahun bila dan sebagainya. Semua itu kita dah kumpulkan dalam buku catatan ini. Kita catatkan dekat sini. Dan bila kita menulis tentang peranan tokoh mengikut bidang, padahal kita menjelaskan peranan tokoh mengikut kawasan kajian, kita juga boleh menjelaskan peranan tokoh mengikut bidang. Mungkin tokoh itu memainkan peranan dalam bidang politik. Contoh, kalau ketua kampung penghulu, dia ada peranannya dalam bidang politik sebab dia menjadi penghubung antara kerajaan menteri besar dengan kampung. Melalui ejennya adalah ketua kampung. Melalui penghulu, hubungan antara ketua kampung dengan penghulu. Ada hubungannya. Ada peranan kedua-dua pihak ini. Dalam memberi penerangan, penjelasan tentang perkara-perkara penting berkaitan dengan pentadbiran negeri. Supaya orang ramai mengetahui tentang perkara-perkara tersebut. Jadi dia ada peranannya dari segi politik. Apa yang dia buat, apakah program, rancangan yang dia buat, idea-idea baru yang diperkenalkan, pembaruan yang dibuat, sumbangan yang boleh diperolehi, pengubahsuaian yang cuba dibuat. Semua itu akan menonjolkan peranan tokoh tersebut dalam bidang politik. Mungkin tokoh juga ini juga ada peranannya. Kalau tokoh ekonomi sudah pasti dia ada peranannya dalam bidang ekonomi. Jadi apa yang dia buat dari segi ekonomi? Perniagaan apa yang dia buat? Bagaimana dari segi impak, kesan daripada penglibatannya dalam bidang ekonomi. Mungkin kita juga boleh lihat dari segi peranan tokoh itu dalam bidang sosial sebagai penghulu. Mungkin dia juga terlibat dari segi memajukan hubungan yang baik di kalangan masyarakat. Apakah program yang dia buat untuk menyatukan? Mungkin adakah majlis sambutan tertentu, Muhyiddin Rasul,
hari raya dan sebagainya. Dari segi program-program agama, kelas-kelas agama yang tertentu yang dibuat sama di semua peringkat. Jadi setiap tokoh itu ada peranannya. Mungkin dia ada peranan di peringkat politik saja, atau dia ada peranan di politik, ekonomi dan juga sosial, dan juga bidang-bidang yang lain seperti agama, budaya, pendidikan dan sebagainya. Boleh kita jelaskan, yang kita boleh detailkan dari segi peranan. Jadi banyak benda yang kita boleh tuliskan, cuma kita kena pastikan apa yang kita catatkan, yang hendak kita tulis itu mesti bersandarkan kepada evidence atau bukti yang kita boleh tunjukkan. Kita boleh buktikan dalam nota hujung, dan kita akan masukkannya dalam bil biografi nanti. Barulah itu menjadi satu esei sejarah yang baik. Kalau ada, tak ada tak payahlah para wajar. Kita banyak bidang yang kita boleh jelaskan. Dia tak ada sumbangan dalam politik, tak payahlah. Mungkin ada tapi kita tidak boleh buktikan, tak payahlah tulis. Kita beri yang mana yang kita ada, dan kita boleh membuktikan bahawa memang tokoh itu ada peranannya dalam bidang yang kita tulis tadi. Bila kita nak menjelaskan tentang sumbangan tokoh di peringkat kawasan kajian. Jadi kita hanya nak menjelaskan tentang sumbangan tokoh yang kita kaji di peringkat kawasan kajian. Contohnya di peringkat kampung. Apakah sumbangan tokoh tersebut di peringkat kampung? Sumbangan tokoh itu disebab mungkin. Sumbangan tokoh itu di peringkat daerah. Sumbangan tokoh di peringkat negeri, kebangsaan dan juga antarabangsa. Jadi sumbangan itu kita boleh lihat berdasarkan apa yang dia ada, yang diberikan sumbangan. Mungkin tokoh tu tak menyumbang di peringkat kampung, di peringkat mungkin, tetapi dia banyak menyumbang di peringkat negeri dan juga kebangsaan dan juga antarabangsa. Contoh, mungkin ada tokoh yang hanya menyumbang di peringkat kampung, peringkat mungkin dan peringkat negeri sahaja. Itu tidak menjadi masalah. Penting kita boleh membuat pendetailan. Kita boleh menjelaskan tentang sumbangan tokoh itu berdasarkan peringkat kawasan kajian. Sumbangan tokoh juga kita boleh jelaskan mengikut bidang. Kita catatkan. Kita perlu buat macam saya kata tadi. Ini ada contoh buku catatan. Jadi bila kita mencatatkan, kita boleh catatkan sumbangan tokoh mengikut bidang. Contoh, bidang politik. Dari segi penglibatan, pencapaian, anugerah yang dicapai, contoh. Kita boleh lihat juga sumbangan tokoh dalam bidang ekonomi. Penglibatannya dalam bidang ekonomi. Bidang apa? Itu kita kena detailkan. Pencapaiannya dalam bidang apa? Anugerah yang dicapai mungkin. Kita juga boleh lihat sumbangan tokoh tu dari segi sosial, dari segi agama, budaya dan sebagainya. Dari segi penglibatan, pencapaian, anugerah yang dicapai. Jadi kita boleh menjelaskan sumbangan juga dari segi ataupun dari sudut bidang. Sama ada bidang politik, bidang ekonomi ataupun bidang sosial ataupun budaya, agama, pendidikan dan sebagainya. Kemudian kita detailkan berdasarkan kepada penglibatan, pencapaian dan juga anugerah yang diperolehi oleh tokoh tersebut. Kita nampak sumbangannya dalam bidang-bidang tertentu yang kita kaji. Jadi kita boleh detailkan dan kita boleh huraikan dengan lebih baik. Jadi semua ini kita perlu kumpulkan bahan-bahan tersebut dan kita catatkan dalam buku catatan. Sebelum kita menulis esei tersebut, kita catat, kita kumpulkan semua sebab kita nak tahu daripada mana sumbernya, dan barulah kita jelaskan, kita masukkannya sebagai evidence yang dinyatakan dalam nota hujung setiap esei yang kita tulis. Barulah kita nampak esei sejarah kita itu esei sejarah, dan dia mengikut format yang betul, dan bukanlah esei yang bersifat plagiat ataupun cut and paste daripada banyak esei yang lain. Tidak, tapi adalah hasil daripada kajian yang kita buat. Berdasarkan kepada sumber yang kita perolehi, kita kumpulkan, dan kita boleh nyatakan siapa pengarangnya, apa yang kita gunakan, petition, petikan yang kita ambil, muka surat berapa, halaman mana, siapa penerbitnya, tahun dan sebagainya. Semua itu kita nyatakan, ataupun daripada orang sumber, daripada siapa sehingga kita temu bual dan sebagainya, dari sumber-sumber pertama yang kita ambil. Semua itu boleh kita nyatakan berdasarkan apa yang kita tulis. Bila kita persoalan tentang sumbangan, sama ada kita menulis sumbangan itu mengikut kawasan kajian ataupun kita mengikut bidang yang nak kita kaji tokoh tersebut. Dua cara ini kita boleh gunakan untuk menjelaskan tentang sumbangan seseorang tokoh yang kita kaji.
Okey, pelajar. Salah contoh evidence ataupun bukti yang daripada sumber pertama yang seperti saya jelaskan dalam siri yang pertama dahulu, bagaimana untuk mengumpul bahan ataupun mendapatkan sumber daripada online. Okey, salah satu ada daripada sudut wira yang dikumpulkan oleh Pustakaan Negara Malaysia, di mana ada banyak tentang biografi contoh tentang tokoh-tokoh wira negara. Ini salah seorang contohnya Allahyarham Tun Hussein Onn. Okey, jadi dalam ni ada banyak kalau pelajar lihat. Okey, ini yang saya tunjukkan di sini, di tepi sini adalah bahan-bahan yang kita boleh dapat tentang latar belakang tokoh ataupun wirah yang kita kaji ini. Mungkin kita boleh lihat dari sudut lain, okey, berdasarkan kepada sumber-sumber tambahan yang lain. Okay, ini antara sumber asas yang kita boleh gunakan ini sebagai satu sumber yang autentik, okay, daripada Pustakaan Negara Malaysia yang mengumpul bahan-bahan berkaitan dengan wira-wira negara ini. Jadi pelajar boleh gunakan ini sebagai asas kepada kajian kita, dan tambahlah ataupun uraikanlah dari sudut-sudut ataupun soalan kajian yang lain yang belum ditulis tentang tokoh-tokoh wira negara ini, untuk kita mengenalinya, untuk tatapan generasi yang akan datang ataupun untuk kepuasan kita mengkaji tokoh ini dari sudut yang berbeza. Mungkin kita ada orang-orang sumber yang cerdas mara yang mengenali tokoh-tokoh yang wira ini, yang mungkin kita lihat dari sudut lain, bagaimana dari segi hubungan dan sebagainya. Itu antara contoh yang boleh kita kaitkan. Okey pelajar, ini contoh-contoh yang saya katakan tadi sebagai evidence, sama ada daripada sumber pertama, sumber kedua yang boleh kita detailkan. Contoh file ini yang dikatakan file minit mesyuarat Bank Persatuan Kerjasama Kinta Perak 4 Ogos tahun 1962. Minit mesyuarat, ini semua kita kumpulkan, itu dikatakan file. Satu lagi adalah pelbagai surat menyurat. Ini juga ada sumber pertama, ini berkaitan dengan tokoh yang boleh kita paparkan dalam esei kita nanti, sebagai evidence, dan kita kumpulkan, nyatakan dalam nota hujung, dan juga kita sebut, kita nyatakan dalam bibliografi, iaitu pelbagai surat menyurat, macam surat Abdul Aziz bin Raban, surat-surat, semua surat. Dan satu lagi adalah pelbagai memo dan lain-lain, seperti hebahan memanggil mesyuarat agung, kawat dan sebagainya. Semua ini kita boleh senaraikan. Dalam evidence juga mungkin kita boleh kumpulkan evidence atau bahan-bahan yang kita dapat tadi dari segi terbitan. Dari segi terbitan itu maksudlah jurnal ke, buku ke, naskah-naskah tertentu yang boleh kita dokumentasikan, yang kita letakkan dalam terbitan. Atau juga ini adalah contoh biasa pelajar akan buat bila kita menulis tentang tokoh, adalah temu duga, interview. Ini contoh interview. Orang yang ditemu ramah, sebutkan nama dia, siapa kita ramah. Ini adalah kita punya tokoh kita kaji. Dan ini tokoh-tokoh kita kaji, tarikh dia bila, ini salinan kita ambil daripada Akib. Mungkin salinan daripada Temuduga ni pernah dibuat oleh orang sebelum itu. Ini tu kalau tokoh-tokoh yang besar lah memang ada. Tapi kalau tokoh-tokoh yang kita, tokoh lokal yang kita kaji, mungkin kita boleh buat macam inilah contoh. Ini kita kaji di mana, bila kita buat kajian itu, dengan siapa kita buat kajian, tempatnya di mana dan sebagainya. Kita nyatakan seperti ini. Mungkin kita akan tanya anak dia ke, isteri dia ke dan sebagainya, ataupun rakan baiknya. Jadi kita kumpulkan semua senarai orang yang kita tembus itu untuk memberikan ke kita penjelasan tentang pendetailan yang saya nyatakan tadi. Dia sama ada latar belakang keluarganya ke, berkaitan dengan kejayaannya, berkaitan dengan sumbangan, penglibatan, pencapaian, anugerah dan sebagainya. Jadi kita perlu dapatkan daripada sumber-sumber tertentu. Dan mungkin satu lagi kita boleh juga kumpulkan dari segi akhbar. Mungkin ada surat khabar yang memaparkan tentang kejayaan ke, penglibatan ke, ataupun tentang program yang berlaku di kampung yang mendapat perhatian, surat khabar ataupun majalah ataupun ulasan dalam majalah 3 misalnya, video segi bentuk video, dokumentasi tertentu yang pelajar boleh kaitkan dengan tokoh tersebut. Jadi boleh masukkan dia sebagai bahan ataupun evidence yang mengukuhkan lagi esei yang kita tulis itu supaya menjadi satu esei yang autentik, esei yang baik dari segi format esei sejarah, dan membolehkan kita mendapat markah yang baik. Okey pelajar, ini contoh tajuk tokoh. Misalnya Haji Abbas bin Abdullah, peranannya kepada masyarakat Bengkulu di Sungai Chou pada tahun 1970-an hingga tahun 1990-an. Kedua, sejarah karier seni Allahyarham Sudirman Haji Arsad dari tahun 1976 hingga tahun 1990. Dan yang ketiga, Tan Sri Muhammad bin Muhammad Taib, peranannya dalam UMNO Shah Alam pada tahun 1990 hingga tahun 2012. Jadi ini contoh. Di mana dari setiap tajuk yang kita pilih mesti adalah siapa tokoh tersebut, apakah isu yang kita nak kaji, di mana, dan
latar masanya dalam jangka masa yang telah ditetapkan. Jadi kajian kita mesti berlandaskan kepada perkara-perkara penting dalam tajuk yang cuba kita huraikan. Jadi dalam menulis sesuatu esei yang baik, kita mesti pastikan tokoh yang nak kita tulis itu jelas. Dari segi latar masanya, latar tempatnya, dari segi bidang ataupun isu yang nak kita kaji. Untuk kita lihat secara terperincinya dalam penulisan ini. Ini akan menarik pembaca untuk membaca seterusnya kajian yang kita buat itu, supaya dia menarik kepada pembacaan yang lebih ramai, dan juga akan membolehkan ataupun menimbul keinginan kepada orang lain untuk meneruskan kajian yang telah kita buat itu. Itu satu perkara yang penting sebagai sejarawan. Sebab kita adalah student of history, pelajar sejarah, kita kena pastikan kajian yang kita buat itu menepati dan memenuhi format sejarah dalam bentuk esei sejarah, dan seterusnya kajian itu membolehkan kajian selanjutnya dibuat oleh pelajar-pelajar yang akan datang ataupun pengkaji-pengkaji seterusnya. Okey pelajar, jadi kesimpulan yang boleh saya nyatakan di sini adalah apabila kita menulis esei sejarah berkaitan dengan tokoh tu luas, pelbagai tokoh yang boleh kita pilih. Yang penting tokoh itu membantu kita untuk memperolehi sumber. Itu sumber pertama. Jadi hubungan yang baik, sejauh mana kita mengenali tokoh itu sangat penting, sebab dia akan memberi kelebihan kepada kita untuk mencongkil sebanyak mungkin bahan maklumat berkaitan dengan tokoh untuk kita jelaskan, untuk kita ceritakan dalam esei yang kita tulis. Dan setiap apa yang kita nyatakan dalam esei kita itu mempunyai sandaran, mempunyai bukti, sumber pertama terutamanya untuk mengukuhkan esei kita, bersama dengan sumber kedua dan sumber-sumber lain yang kita boleh menjalinkan supaya kita dapat memberikan hasil yang baik. Dan kebanyakan esei tentang tokoh ini, banyaknya kita akan menjelaskan tentang latar belakang tokoh, penglibatan tokoh, peranan tokoh, sumbangan tokoh, yang boleh kita jelaskan, kita garapkan berdasarkan kepada siapakah tokoh yang kita kaji. Sama ada dia adalah tokoh politik, tokoh ekonomi, tokoh sosial, tokoh budaya, tokoh seni, tokoh sukan, dan apa saja tokoh yang signifikan yang berkaitan dengan kita. Sebesar-besar tokoh, sama ada Perdana Menteri sehinggalah sekecil-kecil tokoh, pemimpin lokal, pemimpin tempatan seperti ketua kampung, tok imam, penghulu dan sebagainya, yang mempunyai jasa dan memberi sumbangan kepada masyarakat, sama ada di peringkat kampung, peringkat mungkin peringkat daerah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan, dan mungkin peringkat antarabangsa. Selamat maju jaya para pelajar, teruskan usaha. Kita boleh mengkaji tokoh ini, menyelesaikan esei tentang tokoh tanpa perlu bersemuka. Kita boleh mencari bahan berdasarkan menggunakan media sosial, menggunakan apa yang kita ada. Dan yang penting saya kata, mempunyai repo, mempunyai hubungan yang baik dengan tokoh yang nak kita kaji, supaya mudah untuk kita dapat bahan dan kita tidak terkandas di separuh jalan dan kita kena cari tokoh yang lain atau membuat tajuk yang lain. Jadi mulakan, walaupun sekarang baru boleh mula, jangan rasa terlambat dan sebagainya, tetapi kita mula dengan step yang betul. Mula dengan proposal. Tunjukkan proposal kepada tokoh yang kita kaji, dapat persetujuan dia sedia membantu kita, dan kita terus mengumpul bahan dahulu. Proses yang kedua, kita mengumpul bahan berkaitan dengan persoalan kajian yang kita nyatakan dalam proposal, dan situlah yang kita akan jelaskan dalam isi untuk memberi satu jawapan yang baik. Jadi selamat maju jaya. Semoga para pelajar dapat menghasilkan satu esei yang baik. Jika ada persoalan, jangan malu, boleh tanya saya secara langsung. Tanyalah saya dalam YouTube, dalam ruangan komen dan sebagainya. Tanya, insyaAllah saya akan cuba membantu pelajar untuk memberi penjelasan dengan lebih baik untuk pelajar menghasilkan satu esei yang baik. Selamat maju jaya. Jumpa lagi. Kita jaga kita, ikut SOP, dan kita siapkan kerja kita sepanjang masa ini. Terima kasih. Berminit bersama Siko Sensei. Hari ini kita akan berbincangkan tentang transformasi masyarakat dari segi ekonomi.